Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, bersama lagi dalam Tazkirah Harian. Dan hari ini bersama-sama dengan antum semua adalah Ustazah Huda binti Kamaruzaman, yang mana akan menyampaikan sedikit perkongsian tentang sabar dalam mengerjakan ibadah. Okey, jom sama-sama kita lihat. Sebelum itu, Ustazah harap kamu semua, antum semua dalam keadaan yang masih lagi bersemangat untuk meneruskan ibadah puasa. Okey. Murid-murid, anda semua tahu tak apa yang dimaksudkan dengan sabar? Ustazah yakin kamu semua selalu mendengar perkataan sabar. Bila kamu nak marah, ada yang pesan-pesan supaya kamu sentiasa sabar. Hari ini kita nak lihat pula macam mana yang dikatakan sabar dalam beribadah. Apa yang dimaksudkan dengan sabar tu? Sabar itu berasal daripada kalimah bahasa Arab yang membawa erti sekat dan juga kawal. Dalam bulan Ramadan, ini sangat sinonim dengan bulan untuk kita sabar. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, berpuasalah kamu pada bulan kesabaran, iaitu bulan Ramadan. Riwayat Abu Daud. Ini kerana bulan Ramadan ini bila kita lakukan ibadah, terlalu banyak ganjaran pahala yang Allah nak beri. Cuma kita sahaja yang perlu sabar dalam mengerjakannya. Adalah tertulis dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar ayat 10. Bagi orang-orang yang menjalankan puasa dalam bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat kali ganda. Yang mana bagi orang-orang yang puasa kemudian dia sabar dalam setiap apa yang dilakukan, maka pahala akan menjadi tidak terbatasnya, berlipat-lipat kali ganda. Sebab apa? Macam saya sebut tadi, mereka melakukan ibadah sambil berpuasa dengan sabarnya. Berikut merupakan ayat daripada surah Az-Zumar. Mari dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang bermaksud, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sudah terbukti dalam ayat daripada surah Az-Zumar, yang mana bila kita sabar, maka Allah akan balas berlipat-lipat kali ganda tanpa ada batasnya pun. Okey, baiklah. Seterusnya, murid-murid tahu tak, para ulama telah membahagikan sabar itu kepada 3 bahagian. Jom kita lihat sama-sama apa 3 bahagian yang kita perlu sabar tu. Sepanjang bulan Ramadan ini, kita sangat-sangat dari tadi Ustazah tekankan tentang sabar dalam melakukan ibadah. Yang pertama, sabar perlu kepada sabar dalam melakukan ibadah, ataupun kita sabar dalam melakukan tuntutan yang Allah suruh kita lakukan. Yang kedua, kita dalam berpuasa kita mesti sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, kita perlu sabar dalam menghadapi ujian dalam takdir yang menyakitkan. Jom kita lihat pula macam mana pula keadaan-keadaan yang perlukan kita untuk sabar dalam 3 keadaan ini. Nak tahu tak? Jom sama-sama kita dengarkan. Okey, seterusnya kita nak lihat bagaimana yang dikatakan sabar ketika beribadah itu. Sabar ketika beribadah bila mana kita teruskan taat dengan perintah Allah atas dunia. Itu adalah merupakan matlamat utama penciptaan kita atas dunia ni. Walaupun begitu, untuk lakukan amal ibadah dan kehidupan perlu ada sabar. Nak dapatkan sabar, mesti ada paksaan untuk melakukan kebaikan. Bila ada paksaan, lama-lama ianya akan mendatangkan satu rasa ikhlas untuk melakukan. Contohnya, kita nak sabar dalam beribadah. Contoh, kamu puasa tapi kamu tetap menunaikan solat 5 waktu. Betul tak? Okey, ataupun kamu bangun juga sahur.
Sebab apa? Sebelum-sebelum ini, sebagaimana yang telah disebutkan oleh ustazah-ustazah, mereka ada berkongsi tentang kelebihan bersahur. Adanya dalam bulan Ramadan yang satu solat yang mana penuh sangat dengan pahala yang besar jika kita laksanakan, iaitu solat sunat tarawih. Tapi kamu rasa malas, tapi kamu cuba nak juga buat. Itu juga Allah ganjarkan pahala. Itulah dikatakan sabar ketika beribadah. Okey, atau sudut lainnya, kamu pergi sekolah untuk dapatkan ilmu. Ilmu juga adalah sebahagian daripada tuntutan untuk setiap umat Islam. Kamu pergi sekolah dalam keadaan berpuasa untuk dapatkan ilmu, itu juga dikira kamu sabar. Walaupun kamu puasa, kamu sabar untuk mendapatkan ilmu. Kamu cuba untuk memenuhi tuntutan dan mentaati perintah Allah. Baiklah, yang seterusnya, sabar dalam nak meninggalkan maksiat. Maksiat tu apa? Perkara-perkara yang tidak patut kita lakukan, yang Allah larang, yang Allah tak suka. Okey, sebagai contohlah, kita pergi sekolah, tiba-tiba ada kawan cari gaduh dengan kita. Kita tengah puasa ni, apa yang patut kita buat? Adakah kita perlu lawan balik? Okey, sepatutnya kita kena, macam mana Ustazah cakap tadi, kita kena sabar. Tak perlu lawan balik, tak perlu nak membalas balik kata-kata jahat ataupun makian daripada kawan tersebut. Itulah yang Allah nak lihat, kita sabar ataupun tidak. Atau contoh lainnya, mengumpat. Kawan A ajak kawan B mengumpat yang C. Kamu perlu tak duduk sekali dalam kumpulan yang mengumpat tu? Tak perlu. Sebab apa? Mengumpat itu seperti makan bangkai kawan saudaranya sendiri nanti. Tak baik benda tu. Kita tolak elok-elok ataupun kita nasihat secara baik. Okey, sabar. Yang seterusnya adalah sabar ketika Allah takdirkan sesuatu yang menyakitkan. Bagaimana yang menyakitkan tersebut? Sebagai contoh, jika kita tengah berpuasa, tiba-tiba kita mendengar perkhabaran tentang kematian ahli keluarga, ataupun tiba-tiba ada kebakaran, rumah kita terbakar. Apa yang patut kita buat? Kita sabar dengan musibah yang Allah beri. Allah bagi musibah sebab tanda Allah dekat dengan kita. Allah sayang dengan kita. Kita tidak pula menyalahkan Allah dengan setiap takdir yang Allah tentukan. Kita tidak pula mengatakan Allah tak sayang dengan kita. Begitulah 3 keadaan sabar yang perlu kita amalkan dalam kehidupan. Moga-moga dengan adanya latihan sabar ketika bulan Ramadan, ianya akan membentuk diri kita untuk melazimi ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan sepanjang tempoh bulan yang mulia agar dapat diadaptasikan selepas bulan Ramadan. Okey, baiklah, itu sahaja perkongsian daripada Ustazah untuk hari ini. Moga-moga kita terpilih sebagai hamba Allah untuk terus mentaati perintah Allah. Lagi-lagi di dalam 10 Ramadan yang terakhir ini, 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan, moga-moga kita dapat mencari malam Lailatul Qadar, terus taat dan rajin untuk terus beribadah, walaupun kita cuba sedaya upaya untuk tinggalkan selimut, tinggalkan bantal, untuk kita berdoa kepada Allah agar menjadi hamba yang sentiasa taat kepadanya, insya-Allah. Itu sahaja daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.